Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 1 Mac bersama saya Ramzan Muhammad Salfi. Tajuk utama tengah hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8. Tun Mahathir menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah buat keputusan tidak bertemunya lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri itu berlangsung di Balai Singgasana Kecil Istana Negara jam 10.33 pagi. Al-Sultan Abdullah memberi perkenan pelantikan itu selaras dengan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dilantik sebagai Perdana Menteri interim setelah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 24 Februari lalu. Turut berangkat pada istiadat ini, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Tan Sri Muhyiddin, 72 tahun yang memakai baju Melayu hitam lengkap bersamping hitam bersulam benang warna keemasan diiringi isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Muhyiddin bin Muhammad Yassin setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Muhyiddin bin Muhammad Yassin dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menaikkan dengan sewajarnya kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah membaca ikrar angkat sumpah jawatan di hadapan baginda, Tan Sri Muhyiddin kemudian menandatangani dokumen berkenaan. Ia disaksikan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat. Antara pemimpin yang hadir ialah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Istiadat diikuti dengan bacaan doa yang dipimpin Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Terdahulu di kediaman Tan Sri Muhyiddin di Bukit Damansara, pemimpin tertinggi Perikatan Nasional dan penyokong dilihat berkumpul seawal jam 7 pagi lagi. Tan Sri Muhyiddin sempat bergambar di hadapan rumahnya sebelum bergerak ke Istana Negara. Perdana Menteri dijangka mengeluarkan kenyataan medianya yang pertama petang ini. Barisan Nasional dalam pada itu akan menyokong penuh dasar baru kerajaan yang akan dirangka pentadbiran baru kerajaan selepas ini. Dan insya-Allah kita parti-parti di dalam BN akan memberikan dukungan dan sokongan terhadap dasar-dasar baru Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin dan kita akan membantu sedaya upaya bagi menentukan bahawa rakyat benar-benar diutamakan dan rakyat harus dibela semula. Penginayaan terhadap rakyat, bantuan pada rakyat harus dikembalikan semula.
Dalam reaksi kepada pelantikan di Istana Negara itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan menjelaskan akan memohon sidang pertama Dewan Rakyat 9 Mac ini diteruskan. Seterusnya, PH melihat dengan sokongan 112 ahli parlimen, sidang berkenaan peluang terbaik untuk menentukan sokongan kepada Perdana Menteri dan seterusnya menamatkan krisis politik negara. PH turut mengumumkan Datuk Seri Saifuddin Nasution dilantik sebagai Ketua Setiausaha PH yang baru. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir berkata Al-Sultan Abdullah sudah membuat keputusan untuk tidak bertemunya lagi. Tindakan itu menyebabkan beliau dan Pakatan Harapan tidak berpeluang menyerahkan bukti sokongan 114 ahli parlimen yang diberikan kepada mereka untuk membentuk kerajaan. The king has made a decision not to see me anymore, but to appoint Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin as the Prime Minister. So I do not have a chance to tell the king that he does not have the majority. That is the situation now. I cannot communicate with the palace. I'm so sorry. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas Yayasan Al-Bukhari Ibu Negara beberapa minit sebelum istiadat pelantikan berlangsung. Malam tadi, Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi PH mendakwa gabungan itu mendapat sokongan daripada 114 anggota parlimen. Justru wajar mendapat pertimbangan untuk membentuk kerajaan. Tun Dr. Mahathir turut mendakwa kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tidak sah menurut Perlembagaan Persekutuan. Go according to the constitution, he is not the right prime minister. But as you know, sometimes the candidate that is named by the winning party to the king or the ruler may be rejected by the ruler. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir mendakwa Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mempunyai agenda tersendiri dalam perancangannya menumbangkan Pakatan Harapan. Namun pengkhianat sebenar adalah Tan Sri Muhyiddin yang memang bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Ketua Polis Negara merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Tan Sri Muhyiddin atas pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-8. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata PDRM kekal komited memikul amanah yang dipertanggungjawabkan dalam menjaga keselamatan negara dan menjunjung kedaulatan undang-undang demi kesejahteraan masyarakat serta negara di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad kini memulakan tugasnya secara rasmi di Pejabat Menteri Besar di bangunan Datuk Jaafar Mohamad di Iskandar Puteri. Beliau mula bertugas itu selepas mengangkat sumpah kejawatan berkenaan di hadapan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar di Istana Bukit Serene Jumaat lalu. Datuk Hasni yang juga Menteri Besar ke-18 di negeri itu tiba di bangunan berkenaan pada pukul 8.30 pagi. Ketibaan beliau disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Azmi Rohani, Pegawai Keuangan Negeri Datuk A. Rahim Nin, Ketua-Ketua Jabatan serta Kaki Tangan Kerajaan Negeri. Datuk Hasni 61 yang juga Adun Benut adalah pengerusi Barisan Nasional BN Johor selain pengerusi Perhubungan UMNO Johor. Beliau menggantikan Datuk Dr. Sahrudin Jamal dari Parti Bersatu yang memegang jawatan itu selepas dilantik pada 14 April 2019. Ini adalah pelantikan Menteri Besar Johor yang ketiga dalam tempoh kurang 3 tahun selepas pilihan raya umum PRU ke-14 pada 9 Mei 2018. Seorang bekas tentera maut dipercayai terkena tembakan ketika berburu bersama rakannya di Pasir Putih malam tadi. Lelaki berusia 69 tahun itu dipercayai tertembak mangsa Muhammad Sazuki Syafi'i 48 tahun yang disangkakan haiwan buruan. Ketua Polis Daerah Pasir Putih DSP Muhammad Azmir Damiri berkata rakannya tertembak mangsa dengan senapang patah dari jarak 200 meter. Kejadian berlaku di sebuah bukit di kampung Gonggenur. Polis menerima laporan berhubung kejadian jam 7.50 malam tadi apabila rakan mangsa menghubungi polis memaklumkan kejadian yang berlaku. Setakat ni pensaluran yang kita buat kecederaan tu di bahagian dada. Mana peluru masuk sebiji je lah di dada dia. Itu saja.
Senjata apa tu? Senjata fizikal yang kita tengok senapan patah, tapi jenama tak tahu lagi, dan sedatan lengkap tu memang dia alhamdulillah. Mayat dibawa ke Hospital Tengku Anis, Pasir Putih untuk dibedah siasat. Suspek kini ditahan reman dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Di Selangor, seorang pemuda maut selepas motosikal ditunggang terbabas akibat bergesel dengan sebuah lagi motosikal lain. Kejadian berlaku di kilometer 19.5 Lebuh Raya Kesas, berhampiran susul Bandar Botanik menghala ke Shah Alam. Dalam kejadian 3.30 pagi itu, mangsa Muhammad Amir Nabil Muhammad Daud, 20 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Ketika kejadian, mangsa yang menunggang motosikal jenis Yamaha LC135 dalam perjalanan dari arah Shah Alam menghala ke Kelang. Mayat dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk bedah siasat. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan mayat. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan luar negara. Amerika Syarikat menandatangani perjanjian bersejarah dengan pihak Taliban yang bakal menyaksikan pengunduran sepenuhnya tentera asing dari bumi Afghanistan dalam tempoh 14 tahun akan datang. Perkembangan terbaru ini turut membawa titik noktah kepada peperangan yang sudah berlangsung dan pengunduran tentera Amerika Syarikat selama 18 tahun di negara berkolak berkenaan. Perjanjian itu ditandatangani semalam di ibu negara Qatar, Doha yang dimeterai antara utusan khas Amerika Syarikat Zalmay Khalilzad dan pemimpin politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Majlis menandatangani perjanjian itu disaksikan oleh Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo. Turut hadir ialah Menteri Luar Pakistan Shah Mahmud Qureshi serta delegasi Menteri Muda Kerajaan Afghanistan. Perjanjian itu akan mempericikan jadual pengunduran tentera Amerika Syarikat dan jaminan Taliban bahawa kumpulan militan yang ada kaitan dengan Al-Qaeda tidak akan dibenarkan beroperasi di Afghanistan. Langkah seterusnya ialah menentukan masa depan Afghanistan, termasuk bagaimana ia akan ditadbir dan apa peranan Taliban. Mengikut data dikeluarkan World Meters, angka maut akibat wabak COVID-19 meningkat kepada 2,978 individu dengan 55 kematian baru semalam. China merekodkan bacaan tertinggi dengan 35 kes, diikuti Iran 9, Itali 8, manakala Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Australia masing-masing merekodkan satu angka maut. Turut melonjak ialah bilangan kes kepada 86,989 dengan 2,365 kes baru. Daripada jumlah itu, lebih 41,000 disahkan positif, manakala lebih 42,000 disahkan bebas daripada wabak itu. Mengikut data itu juga, lebih 7,500 mangsa positif kini dalam keadaan kritikal. American Airlines Incorporated menggantung semua penerbangan dari Amerika Syarikat ke Milan, Itali. Tindakan diambil beberapa jam selepas Jabatan Negara meningkatkan tahap amaran perjalanan tahap 4 susulan wabak coronavirus. Difahamkan pergantungan itu berkuat kuasa sehingga 24 April ini. Manakala penyambungan perkhidmatan bermusim ke Venice sekitar Mei depan. Itali menjadi negara Eropah paling teruk terkesan selepas lebih 1,100 kes dikesan dengan 29 kematian. Wabak di negara itu mula tercetus minggu lalu. Kematian akibat wabak COVID-19 di Iran kini dilaporkan telah meningkat kepada 43 orang, manakala jumlah jangkitan yang direkodkan di negara itu 593 kes. Kementerian Kesihatan Iran, Kianush Jahanpur, memaklumkan dalam tempoh 24 jam, 9 individu dilaporkan maut. Pihak berkuasa turut melahirkan kebimbangan berikutan kes jangkitan terus meningkat. Iran menjadi negara yang mencatatkan jumlah kematian tertinggi selepas China. Semua sekolah di Iran sudah diarah tutup sehingga Selasa ini dan aktiviti luar seperti acara sukan turut dibatalkan. Beberapa pegawai tinggi kerajaan termasuk Timbalan Menteri dan ahli parlimen Iran sebelum ini juga disahkan positif COVID-19. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan mayat. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Alih ke sukan, saingan Liga Super bersambung menyaksikan 3 lagi perlawanan berlangsung. Kesemua pasukan tuan rumah nampaknya gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tumbang di awal saingan. Pahang tewas tipis 1-2 kepada Selangor, Terengganu FC kalah 1-3 di tangan Perak. Sementara Melaka berjaya menewaskan pendatang baru Liga UiTM FC. Pendatang baru Liga Super musim ini, UiTM FC gagal mencari 3 mata pertama bermain di laman sendiri. Pasukan Melaka berjaya mengawal permainan sejak awal lagi dan berjaya menjaringkan gol pada minit ke-28 menerusi pemain import mereka, Sonny Nordin. Melaka memberikan tendangan lebih hebat, namun ketangkasan penjaga gawang UiTM FC, Muhammad Nur Haziq Muhammad Aris, menafikan barisan penyudah lawan. Gawang UiTM FC bagaimanapun bolos lagi pada minit akhir perlawanan apabila Romel Morales menggandakan kedudukan 2-0 buat Melaka. Keputusan itu membolehkan pelawat berjaya membawa pulang 3 mata penuh dalam aksi Liga Super selain menghadiahkan kekalahan sulung kepada lawan. Sementara itu, satu lagi pertembungan menarik yang berlangsung menemukan Pahang dan Selangor. Dalam aksi yang dilangsungkan di Stadium Darul Makmur itu, penyokong tuan rumah ceria meraihkan gol pembukaan yang dijaringkan oleh pemain import baru, Ivan Carlos pada minit ke-20. Bagaimanapun, kelebihan yang diperoleh tuan rumah tidak bertahan lama apabila Selangor menyamakan keadaan menerusi Ifidaya oleh Segun 7 minit berselang. Permainan separuh masa kedua lebih rancak menerusi berbalas serangan oleh kedua-dua pasukan. Ketika perlawanan seakan berkesudahan dengan keputusan seri, Brandon Gunn muncul wira pelawat dengan jaringan pemisah di saat akhir sekaligus mencuri 3 mata daripada Pahang. Di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak Terengganu yang menjadi venue baru pasukan Terengganu FC menggantikan Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah, tuan rumah turun melawan Perak disaksikan 20,000 penyokong yang memenuhi stadium. Sanjar Shakhamedov memberikan permulaan yang diinginkan Terengganu FC apabila menjaringkan gol pendahuluan pada minit ke-18 permainan. Separuh masa pertama berkesudahan 1-1 selepas Perak memperoleh sepakan penalti 4 minit sebelum rehat yang kemudiannya berjaya disempurnakan oleh penyerang Wilhelmer de Paula. Tuan rumah kemudian resah apabila Perak memimpin perlawanan pada minit ke-53 menerusi gol ketua pasukan Syahrul Muhammad Saad. Kebangkitan yang diharapkan TFC terus lenyap menyaksikan pelawat menambah 1 lagi gol ketika permainan berbaki 10 minit sekali lagi menerusi di Paula. Kekalahan 3-1 di tempat sendiri sememangnya mengecewakan skuad bimbingan Nafuzizin itu, manakala Perak pula terus berada di tangga teratas Liga. Kelantan pula gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri selepas kadar seri 1-1 pada aksi pembukaan Liga Perdana 2020 menentang Kuala Lumpur dan 2 lagi pasukan tuan rumah turut kecewa selepas kecundang kepada lawan masing-masing. Negeri Sembilan kalah 1-3 di tangan Johor Darul Takzim 2, manakala UKM FC menang tipis ke atas pendatang baru Kuching FA. Diperkuatkan dengan kehadiran penyerang import baru Lazarus Kaimbi, Kelantan memperagakan aksi garang pada awal babak pertama berdepan Kuala Lumpur, namun ketumpulan jendera hadapan menyaksikan ia gagal menepati sasaran. Babak pertama menyaksikan penjaga gawang pelawat Muhammad Zamir Selamat terpaksa bekerja keras untuk menangkis beberapa percubaan berbahaya dari Kiambi. Sepakan penalti diberikan pengadil perlawanan Muhammad Zohri Tajuddin selepas bola terkena tangan pertahanan Kuala Lumpur Muhammad Qayyum Marjoni Sabil. Kiambi meletakkan Kelantan di hadapan apabila tenang menyempurnakan sepakan pada minit ke-47. Kelantan selepas peluang menjarakkan jaringan menerusi tandukan Muhammad Daniel Ashraf Abdullah yang sekadar singgah di palang gol pelawat. Impian Kelantan untuk mencari 3 mata lebur pada minit kedua sebelum tamat perlawanan apabila kuasi Francis Kone bijak menyambar peluang untuk jaringan penyamaan bagi mengikat kedudukan 1-1. Keputusan itu menyaksikan Kelantan dan Kuala Lumpur berkongsi 1 mata. Rekod panjang 44 perlawanan tanpa kalah yang dipegang pendahulu Liga Perdana Inggeris Liverpool akhirnya lebur ketika berdepan Watford semalam. Calon juara musim ini itu dimalukan dengan kekalahan 0-3 sekaligus mengalami kekalahan pertama musim ini selepas 28 perlawanan. Liverpool berkunjung ke Watford yang berada hampir di zon penyingkiran dengan keyakinan tinggi tidak pernah tewas dalam 27 perlawanan. Namun tanpa disangka Stadium Vicarage Road menjadi mimpi ngeri buat The Reds yang mahu bercita-cita besar mahu mengekalkan rekod tanpa kalah.
Tanpa sebarang jaringan di separuh masa pertama, tuan rumah tampil mengejutkan Liverpool dengan aksi memberangsangkan selepas rehat. Watford menunjukkan kemampuan sebenar mereka dengan membelah benteng Liverpool sehingga menjaringkan 3 gol yang semuanya dilakukan dalam tempoh 18 minit. Ismail Assar menyumbat 2 gol sementara satu lagi disumbangkan ketua pasukan untuk memalukan The Reds di hadapan lebih 21,000 penyokong di kandang lawan. Keputusan 3-0 menyebabkan skuad bimbingan Jurgen Klopp tewas selepas 44 perlawanan Liga sejak tahun lalu. Selain kekalahan sulung musim ini, Watford pula ceria bernafas mula menyelamatkan diri daripada terhumban ke zon penyingkiran. Sekian paparan Buletin 1.30. Saksikan detik-detik bersejarah pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Saya Ramzan Muhammad Saufi. Salam hormat dan Assalamualaikum.